warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya Menteri Puan Kamaria selaku pengurus Syarikat Mariah Delegasi, Puan Azra Tulizan selaku pengurus operasi Syarikat Mariah Delegasi. Baik, alhamdulillah, terlebih dahulu saya ingin ucapkan terima kasih kepada Puan dan Syarikat Mariah Delegasi khususnya kerana meluangkan masa dan menerima kunjungan kami pada hari ini bagi sesi libat urus pada hari ini. Okey, seperti mana yang Puan sedia maklum, tujuan kami hadir pada hari ini adalah untuk mendapatkan kefahaman dan maklumat berkaitan dengan tata cara pengurusan operasi syarikat, khususnya Syarikat Mariah Delegasi. Baik, selaras dengan itu, untuk makluman rakan-rakan yang lain, tujuan kami ini selaras dengan subjek yang kami ambil pada semester ini. Semester ini kami ambil Operation Management, dengan kata singkatannya OPM. Baik, seterusnya terlebih dahulu saya perkenalkan diri saya Nuraina binti Baharudin. Bersama-sama saya rakan saya Puan Rashikin, Cik Ikram, Cik Awazmin, Cik Najihah dan Puan Fazlina. Baik, kami ada 6 orang, di mana kami merupakan pengajian separuh masa daripada juga ATM Masih Bidang. Yes, okey, baik Puan. So berdasarkan profil syarikat yang kami diberikan, syarikat ini merupakan milik Bumi Putra sepenuhnya yang dimiliki oleh Puan. So alhamdulillah pada hari ini kami bersyukur sebab pengurus dapat bersama-sama kita bersekali bagi sesi libat urus pada hari ini. Okey. Alright, saya rasa bertuah lah. Bukan senang, biasanya kita akan direct kepada pengurusan operasi sahaja. Jadi alhamdulillah, terima kasih banyak sekali lagi saya ucapkan. Kalau ikutkan, kami difahamkan syarikat ini telah memulakan perniagaannya dengan menjalankan perniagaan butik pakaian, betul? Betul. Okey, dan ini telah beralih portfolio bidangnya dalam perusahaan makanan sejuk food. Ya, betul. Baik, selaku pengurus syarikat, saya faham pengalaman Puan memang sangat luas. Tak boleh dijual, diganti ataupun dijual beli. Baik, kami ingin dapatkan maklumat latar belakang Puan selaku pengurus dan latar belakang syarikat. Silakan Puan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, nama saya Maria. Okey, terima kasih dengan Puan, soalan daripada Puan Aina tadi ya. Okey, di mana tentang latar belakang saya, sebenarnya saya ni bukanlah berpendidikan tinggi sebenarnya. Okey, di mana asalnya dulu, okey, saya baru sampai belajar di Akademi Penerbangan di bawah Trans-Air Malaysia Airlines lah. So, di mana sebenarnya bila kita belajar dekat situ, tapi doesn't mean kita jadi pilot ataupun jadi stewardess ke, tapi sebaliknya kita pergi ke bidang lain. So, ayah saya dah pesan jangan terbang. So, inilah sebabnya. So, kesannya bila COVID macam ni, saya tak ada kerja nanti. Betul. So, alhamdulillah bila ayah saya pesan macam tu, kita ikut. Dan saya berjinak-jinak ke dunia perniagaan online sebenarnya. Yang asalnya saya jual kereta. Bidang ni macam pelik-pelik sikit. Dia macam lari-lari daripada bidang sebenarnya. Tapi kata orang tu, kita ditemu jodoh dengan perniagaan ni lain. Okay, di mana yang mulanya saya nak buka butik. Saya dah set up everything. Okay, dan bila berlaku COVID ni, saya fikir pada waktu itu kita kaji apakah perniagaan yang sesuai di saat COVID. Okay, di mana waktu itu manusia ni ada pilihan, sama ada keperluan ataupun kehendak. Tapi di waktu tu menjual baju ataupun pakaian ni adalah bukan satu keperluan pada orang di waktu zaman COVID tahun 2020, betul tak? So, saya fikir adalah baiknya kalau saya fokus dengan menjual makanan sejuk beku ni. Itu sajalah yang perlu saya cerita, betul tak, latar belakang. Okay. Baik, terima kasih. Terima kasih Puan. Sama-sama. Baik, okay. Seterusnya Puan Azra Tulizan selaku pengurus operasi, boleh Puan ceritakan sedikit latar belakang Puan dan latar belakang pendidikan? Nama saya Azra Tulizan binti Aziz. Saya memiliki sijil elektronik engineering daripada IKM je. Lepas tu IKM saya tak sambung belajar lah, masalah keluarga masalah kewangan semua, saya terus kerja
Saya kerja dekat, pertama sekali dalam injection molding lah, dekat 20 tahun saya terlibat dengan injection molding. Lepas tu faktor umur, saya berhenti, penat. Lepas tu PKP, lepas tu saya sebenarnya tinggal satu kawasan dengan Puan Maria. Dia ada cakap lah dia nak buka kilangan buat kondok. Jadinya dia ajak saya kerjasama lah. Masa tu, sebelum tu saya duduk kat Muar dengan suami saya. Dia kata, "Kak, aku nak buka kilang, aku nak buat kondok." Dia cakap. Lepas tu, buat daripada rumah dulu kan. Jadinya dia buat sendiri tau. Lepas tu saya tolong pasarkan dekat Fan David Ramon je lah. Cari customer. Dia pun cari customer, tapi saya cari customer yang dekat situ dah kan. Lepas tu saya daripada Muar ni, saya beritahu dia siapa yang nak, dia yang COD. Lepas tu macam kita tahu. Lepas tu dia tak tahu, dia terbuka hati dia nak buka kilang dekat Kota Tinggi kan. Lepas tu saya pun dah balik ke sini semula. Lepas tu dah buka border, dah boleh keluar. So saya balik ke Bukit Ramon. Lepas tu kebetulan Kamar pun memerlukan Pemerintah pun memerlukan pekerja kan. Jadi saya bekerja dengan dia. Situlah saya bermula. Baik, terima kasih Puan Azrizan. Baik, seterusnya kalau Puan tak keberatan, kami akan daripada rakan-rakan saya akan ajukan soalan. Maksudnya daripada kami akan ajukan 2 soalan. Seterusnya saya mulakan dengan Cik Ikram. Boleh? Puan, sebagai pengurus operasi di syarikat ini, apakah peranan dan tanggungjawab serta skop utama kerja Puan di sini? Selain daripada memastikan production saya berjalan lancar, saya sebelum tu saya kena pastikan barang yang kering semua, barang basah semua yang saya perlukan mencukupi. Lepas tu saya akan pastikan saya punya pekerja semua cukup susun atur pekerja semua sekali lah. Itu je lah. Apa nak bagi semalam? Sepanjang pengalaman bekerja lah sebagai operasi, bolehkah Puan berkongsi sebarang kenangan pahit atau manis sepanjang di sini lah? Tak dapat pergi sama daripada pekerja. Itu yang paling masalah sekali, kita tak dapat pergi sama daripada pekerja. Lepas tu ni soal bahan mentah. Bahan mentah pun masalah. Kadang kekurangan keju kan, mozzarella cheese tu tak sentiasa ada tau. Masalah tu kalau order kadang-kadang tak ada, jadi kita terpaksa sebab cari yang biasa daripada penggilang tak ada, kita cari dekat kedai-kedai biasa tau. So harga pun dah lain. Lepas tu sosis pun sama juga. Sosis yang kita gunakan tu kan, sebab kita ada specified kan, kita dalam proses untuk mendapatkan sedia halal, jadi kita kena ada satu pengilang dia yang menggunakan sosis, yang keluarkan sosis tu lah. Jadi bukan kadang dia pun dah kehabisan stok. Apa satu masalah bagi kami? COVID. Dia kata bekerja dia kena COVID. So dia punya pengeluaran kurangan. Jadi itu pun masalah tu, kita orang terpaksa cari kat luar. Itu je lah. Bahan mentah. Bahan mentah dengan masalah pekerja. Itu je. Terima kasih. Lepas pada rakan saya. Okey, Puan Azrizan. Okey, untuk menjadi seorang pengurus operasi bukanlah satu benda yang sangat mudah. Ia membutuhkan tanggungjawab yang sangat-sangat besar. So dalam pengurusan operasi syarikat ni, dalam membuat penjualan ni, apakah cabaran yang dihadapi untuk menguruskan syarikat Maria Gas ini ataupun Khairah lah? Itu biasa aduan daripada customer, daripada pelanggan lah. Sosis masam ke rosak, macam tu. Jadinya kita kena pastikan lah bahan mentah yang kita gunakan tu betul-betul fresh, maknanya segar, bagus lah. Kena pastikan tak berbau semua. Tu aduan daripada pelanggan. Lepas tu tadi saya cakap tadi masalah pekerja. Memang kita lebih senang berusaha dengan mesin sebenarnya tau. Saya dah biasa kerja dengan mesin tau. Bila berusaha dengan manusia pening benda. Itulah masalah saya lah. Yang lain kalau penghantaran ke semua tak ada masalah lah. Itu je. So untuk next, untuk menjadi seorang pengurus operasi ni, kita memerlukan motivasi dan motor diri yang sangat penting untuk mencapai target yang dini ni. So apakah motor dan motivasi yang boleh kongsikan untuk menjadi seorang pengurus syarikat ni, Puan? Sentiasa mana ke depan, pedulikan apa benda orang nak cakap. Kita
dengan kerja kita ada target kita teruskan apa yang kita nak buat. Orang nak kata apa, itu diorang punya pasal. Yang penting kerja kita, matlamat kita tercapai. Itu dia. Seterusnya, saya nak buat terima kasih. Okey, baik. Berdasarkan pengalaman Puan panjang menjaga operasi syarikat, apa matlamat Puan untuk matlamat peribadi Puan untuk memastikan syarikat ni produksinya berjalan dengan lancar? Oh, saya nak sangat biar bekalan bahan mentah saya sentiasa ada, on time semuanya bila saya nak. Lepas tu saya dapat pekerja yang bertimbang rasa, memahami apa kehendak syarikat. Lepas tu saya dapat penghantaran on time, melakukan penghantaran pada masa yang ditetapkan, yang diminta oleh pelanggan. Itu je. Okey, seperti kita tahu COVID-19 ni memberi impak kepada semua syarikat. Tak kira lah syarikat tu besar ke, kecil ke, dia bagi impak. Apa yang Puan lakukan sebagai operasi ke, sebagai pengurus syarikat ni untuk memastikan barang finish good boleh keluar dengan on time, kita boleh dapat bahan mentah dengan cukup? Apa yang Puan lakukan? Kalau macam bahan mentah tu, saya akan membuat target. Kalau macam saya takkan barang habis baru saya order, tak ada. Saya akan buat estimate macam mana kalau bahan mentah saya tu jangan sampai terus habis baru saya order. Kalau macam tu memang tak akan dapat, memang saya akan menghadapi masalah. Lepas tu buat penghantaran ni pun macam tu juga. Saya memang ada buat schedule lah. Tapi sebenarnya kalau macam kondok ni payah sikit tau. Sebab kita ada agent, kita ada stokis tau. Kadang-kadang agent ni dia macam suka-suka dia je tau, order tau. Jadinya kita memang kena sentiasa adakan stok tau. Itu pun saya akan pastikan stok saya sentiasa ada. Lagi satu yang paling saya jaga sekali, main produk saya. Ni, main produk saya. Kondok original. Ini yang paling dapat sambutan. Ini main produk saya. Ini saya akan pastikan dia sentiasa ada dalam saya punya freezer. Ini paling penting sekali. Ini kalau tak ada dalam stok saya nak menangis. Ini paling penting sekali. Sambutan yang tinggi lah. Ini paling tinggi. Original. Tiba-tiba orang nak 50. Tiba-tiba je hari tu terus order dengan bos kan, saya nak 50 bungkus. 50 bungkus. Senang je. So saya kena pastikan sentiasa ada. Itulah, saya perlu komitmen daripada pekerja saya lah macam tu. Komitmen paling penting. Okey, terima kasih. Nama saya Awazmin. Terima kasih kepada Tuan Maria dan juga Puan Naziratul Izan. Banyak berkongsi. Itu sebenarnya tujuan kami datang untuk mendapatkan pengalaman ataupun maklumat yang tak ada dalam buku lah. So saya tadi dikongsikan dengan produk-produk yang hebat daripada Maria Legacy. Sepanjang menjalankan perniagaan ni, mungkin Puan Maria dan mungkin Puan Azizan boleh kongsikan bagaimana Puan memilih produk tu, pemilihan produk, apakah kriteria pemilihan produk tu supaya bisnes ni ataupun perniagaan ni berterusan. Okay, first thing, bismillahirrahmanirrahim. Okay, di mana daripada segi pemilihan produk, saya tengok, saya ni suka mengkaji apakah orang suka pada waktu tu. Okay, di mana apa perniagaan yang sesuai, apa makanan yang orang suka. Waktu zaman 2020 adalah orang suka cheese, keju. So jadi saya cakap, saya cari apakah makanan yang sesuai, ataupun waktu tu adalah saya tengok kondok. Kondok ni mendapat sambutan tapi kurang komersial di kalangan rakyat Malaysia sendiri. Tapi sebenarnya kita ni dah jauh ketinggalan di belakang kalau berbandingkan macam Korea, macam Singapura dan sebagainya. Mereka ni ada kondok tapi daripada negara luar. Yang baru-baru ni saya nampak daripada Korea sendiri, kalau ada perasan di Ion, saya tengok kenapa saya tak boleh komersialkan sesuatu yang menjadi pilihan rakyat, sedangkan produk dia jauh lebih mahal daripada kita sendiri. Dengan rakyat Malaysia, saya memilih menjual produk kondom ni dengan harga rakyat marhain dan sesuai serta viral pada waktu tu. So sebab tu saya cakap saya adalah pengeluar kondom terbesar dekat Johor, dan insyaAllah kita target untuk menjadi pengeluar terbesar dekat Malaysia pada tahun 2022 nanti.
So saya memilih produk ni dengan harga yang lebih berpatutan. Okey, boleh banding kita punya perbezaan harga dengan dekat luar. Okey, di mana kalau satu biji pun orang jual dalam berapa? RM8 ke? Tapi kita punya harga ni tak sampai pun sebenarnya. So itu sebab saya memilih ni sebagai satu pilihan. Dan paling penting dia punya cheese pun saya cerewet lah. Saya memang nak cari, walaupun sedikit mahal, saya memang sedikit mahal tapi kita punya cheese ni diimport daripada New Zealand sendiri. Okey, daripada New Zealand kita ambil sampai mereka dah, alamak, stok pun dah habis. Sebab kita je yang kita ambil lebih kurang 100 karton, 50 ke 100 karton sebulan. Jadi sangat bila dalam masa pandemik ni orang lain tak ada order, kita punya order berlambat-lambat sampai diorang pun dah kehabisan stok. Sebab tu ni memang saya cerewet sikit dengan pemilihan produk lah. Okay. Hebat tuan. Alhamdulillah. Okay. Soalan saya ataupun pertanyaan saya berikutnya lah, mungkin Puan Samaria dan juga boleh berkongsi lah. Jika kita tengok keboleh pasaran produk zaman digital ni tadi sebelum ni kita ada bincang pasal kita meletakkan produk kita di pasaraya, di mana kadang-kadang produk kita ni tidak disedia dengan baik. Selain itu kita juga boleh meletakkan produk kita di pasaran digital. So bagaimana Puan melihat keboleh pasaran digital itu membantu dalam mengembangkan produk Puan dan juga meningkatkan keuntungan syarikat Puan? Terima kasih. Okay. Daripada segi pasaran digital ni saya sangat suka. Sebab apa, pada waktu 2020 ada waktu Covid, di mana waktu tu orang dah tak ada boleh jalan dah ke sana kemari, tak boleh. So mereka memilih produk melalui secara online. So apa saya buat adalah saya bersama dengan Lazada dan juga Shopee untuk memastikan produk kita nampak di mata masyarakat. Selain tu saya sendiri ataupun saya ambil pasaran ejen dan juga stokis ataupun DS, di mana mereka memasarkan secara online. Dan kalau nampak kita punya Facebook pun, kita ada Facebook kita sendiri, Kara's Kitchen, IG, TikTok, apa lagi Twitter, LinkedIn. So itu adalah pasaran digital kita. Selain itu carousel, di mana kita memastikan produk kita nampak di mata masyarakat. Kita sebenarnya, kalau dulu saya menunggu orang walk in tau, dekat sebelum ni kedai saya di Bandar Kota Tinggi lah, saya tunggu orang walk in. Tapi saya boleh nampak berapa kerap je yang datang kedai. Yang lainnya lebih kepada nak COD lah, seperti GrabFood GrabFood, Foodpanda. Jadi bila diorang ada option untuk memilih secara malas daripada berjalan, diorang memilih untuk beli secara online. Saya rasa pasaran secara digital ni adalah lebih sesuai di waktu ni. Di waktu zaman anak-anak kita akan datang pun, saya rasa pilihan sebagai digital ni adalah lebih penting sebenarnya. Dan sebenarnya memang sangat banyak membantu. Daripada segi digital memang sangat-sangat banyak membantu. Sebab kata kalau 100% saya boleh letakkan 80% pasaran kita adalah secara digital ataupun platform online. Terima kasih Puan. Satu kongsian terima kasih. Sama-sama. Okey, saya serahkan kepada rekan saya Fazlina, mungkin ada soalan lagi. Berbalik kepada Puan Azratul, saya nak tanya, dalam tempoh perkhidmatan Puan sebagai pengurus operasi ni, ada tak pencapaian yang istimewa lah? Macam sebagai contoh, Puan dapat buat sales, macam keluarkan produk yang tinggi ke semasa musim Covid? Sepanjang saya di sini lah, pencapaiannya memang sentiasa meningkat. Tapi untuk mengetahui semua lah kan, kondok ni kadang-kadang dia biasalah, dia kadang-kadang kalau naik dia punya permintaan, kalau turun dia turun. Lepas tu kita kena sentiasa ada stok tu. Macam mana cakap, tolong pencapaian istimewa lah. Maksudnya dia punya sebagai pengurus operasi lah, saya cakap on behalf dia lah. So di mana daripada segi pengurus operasi, posting dia ni asalnya bukan terus jadi pengurus operasi. Asalnya dia kerja macam biasa juga. Tapi Alhamdulillah, daripada dulu gaji by hari kan. So Alhamdulillah kita dapat bayar gaji bulan, dan satu gaji lebih tinggi daripada yang lain. Itu pencapaian pribadi lah untuk dia. Dan dia sendiri dapat in charge. Apa-apa saya akan marah dia dulu. Daripada orang lain saya akan cari dia dulu. Sebab dia sangat besar. Dia sangat besar untuk saya. Jadi apa-apa
Ni Kak Ijan, ni proposal ni, kenapa tak datang ni? Saya akan cari dia dulu everything. Sebab tu dia sangat penting sebagai pengurus operasi kat bawah, dekat operation. Dia akan pastikan stok semua masuk, keluar, ada raw material ada. Kadang-kadang ada juga bergaduh. Sebab apa? Isu produk ni apa semua, tapi dia faham. Sebab memang itu etika untuk kerja, untuk memastikan produk tu ada. Kadang-kadang dia pun menangis stok habis. Apa nak buat? Order kita banyak kan, tapi kita pun ada bahagian sale nak buat sale kan. Jadi kita terpaksa bagi customer on time juga. Okay, so tu pencapaian dia lah, pencapaian peribadi untuk dia sendiri Pencapaian sebenarnya. yang hebat tu. Okey, betul. Okey, untuk seterusnya sebagai pengurus operasi yang berpengalaman lah, Puan Azratul ada tak apa-apa nasihat yang boleh dikongsikan macam dalam bidang operation ataupun dalam kehidupan sendiri lah? Ada tak yang nak share dengan kita orang semua? Satu je. Kental. Kental tahan maki. Tengok tahu dah. Tu je. Lepas tu ni ada matlamat penting kan. Tapi apa-apa pun memang kena kuat. Sabar tu nak kena banyak. Betul. Buat ni perkataan apa-apa juga. Kuat daripada segi mental, fizikal semua nak kena kuat. Bukan semua orang boleh jadi operasi. Tak boleh. Kadang-kadang kita berhadapan dengan manusia. Kita berjumpa dengan ramai orang. Okay, macam Puan pun dia sebagai pengurus operasi, ada yang suka, ada yang tak suka. Itu normal. Itu normal. Saya cakap apa nak buat, memang menjadi supervisor tu adalah untuk dibenci. Supaya yang penting dia tahu maklumat company nak apa. Sebab kita pun ada maklumat untuk dia, takkan selama-lamanya begitu. Kita mesti nak naik daripada satu level ke level lain. So saya dah promise kat dia. So kena lebih ke depan. Hati memang kena kental, sadu. Kadang-kadang menangis juga. Jangan cakap macam kental lah, betul tak? Apa nak buat? Merajuk kadang-kadang cuti. Betul tak? Jadi kita pun sebagai bos pun kena kental, sadu. Okey, itu saja daripada saya. Saya balikkan semula kepada Puan Aina. Baik, Alhamdulillah selesai dah sesi ribat urus kita pada hari ini. Jadi sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Nur Kamaria dan Puan Nur Azratul Izan. Yes, nama Puan unik. Puan Azratul Izan kerana atas persediaan masa yang Puan dapat luangkan bersama kami. Saya mewakili rakan-rakan sejujurnya mengucapkan selamat malam jaya bagi syarikat Khairul Legasi. Dan sejujurnya yang kita sedia maklum, perniagaan ini adalah fardu kifayah dan sangat dipandang tinggi dalam Islam. Jadi dengan itu saya akhiri sesi ribat urus kita dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.